Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima Waalaikumsalam dokter. kasih kepada Waalaikumsalam semua dokter. yang hadir kelas kita pada minggu ke-14 ni. Ini adalah merupakan kelas yang terakhir lah untuk subjek pengajian kenegaraan pada sesi 211A 211 2021 2022. Jadi, lepas ni kita tak jumpa dah. Lepas ni kita tak jumpa dah. So ni kelas terakhir lah untuk minggu ni. Jadi untuk minggu ni kita akan sentuh berkenaan dengan topik yang terakhir, iaitu badan kehakiman. Sebab kita nak fokus kepada final assessment lah. Jadi untuk final assessment lepas kuliah nanti saya akan bincanglah sikit berkenaan dengan final assessment. Jadi sebelum ni kita ada sentuh berkenaan dengan badan eksekutif, badan perundangan dan juga hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan badan kehakiman. So ketiga-tiga badan ni dipanggil sebagai doktrin pengasingan kuasa dalam pentadbiran negara kita. Jadi setiap daripada kita ni kita kena fahamlah apa ketiga-tiga badan ni, fungsi dia, macam mana, apa kuasa dia. So untuk hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan badan kehakiman. Okey, sebelum tu saya nak check dululah berkenaan dengan kita punya tugasan dan juga markah. Okey ya. Okey, berkenaan dengan kuis. Kuis saya check dalam sistem dan saya dah masukkan dalam sistem markah iaitu MySys. Kamu boleh check lah, kamu boleh tengok dan saya dah preview. Setakat ni alhamdulillah untuk kelas ni memang tak ada masalah dan semua ada. Okey, untuk yang kedua berkenaan dengan tugasan ulasan webinar pun juga sama, alhamdulillah semua submit. Memang terbaik. Kelas ni memang terbaik. Memang semua submit. Alhamdulillah. So nanti saya akan bagi markah dan juga kamu boleh tengoklah nanti ya. Okey, untuk tugasan berkumpulan saya rasa tak ada masalah lah. Saya akan tengok satu-satu dan akan bagi markah juga. Okey, setakat ni ada apa nak tanya ataupun ada apa-apa masalah berkenaan dengan markah kuis, boleh bagi tahu terus. Sebabnya nanti kalau di luar kelas, waktu kelas saya ada meeting, saya ada kerja lain, saya ada kelas lain, memang susah. Sementara waktu kelas kita, saya dah buka sistem. Kalau ada apa-apa masalah, terus bagi tahu dan kita akan selesaikan masalah tu sekarang juga. Okey ya, kalau ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu sekarang. Kalau ada apa-apa nak tanya pun, bagi tahu sekarang. Sebelum kita start kuliah kita. Semua okey ke? Okey, saya rasa semua okey kot. Terima kasih ketua kelas kita, Muhammad Najib. Memang committed tiap-tiap minggu dia memang terbaik ya. Untuk buat apa, kita punya Google Form untuk kelas. Jadi minta semua isi ya kehadiran. Kerana lepas ni ketua kelas mungkin minggu depan buat satu macam form yang minggu ke-8 itu. Kita apa, ada satu minggu pertama sampai minggu 14 tu kita write yang mana yang ni ya. Buat untuk file nanti ya. File kehadiran. Okey, kalau tak ada apa-apa saya nak share slide dan nota-nota kuliah berkenaan dengan kuliah kita saya dah masukkan dalam MyGuru. Jadi nanti boleh bacalah. Boleh baca, boleh buat ulang kaji ataupun tengok video-video balik berkenaan dengan badan eksekutif, badan kehakiman, badan perundangan dan juga minggu ni lah. Minggu ni adalah badan kehakiman. So untuk doktrin pengasingan kuasa ni, topik ni adalah topik yang akan masuk final assessment ketiga-tiga badan ni. Dia panggil doktrin pengasingan kuasa. Kita kena
Take note lah nanti ya. Doktor nak tanya, kelas ni di-record ke? Ya, record. Okey, terima kasih. Ha. Kelas kita ni record lah. Nanti saya akan buat masuk dalam YouTube, kamu boleh tengok balik lah. Tapi kena edit sikit sebab saya nak bagi tak apa nanti untuk final assessment saya off record lah. Okay, untuk minggu ni kita akan sentuh berkenaan dengan badan kehakiman. Dalam dalam doktrin pengasingan kuasa ni, macam saya cakap tadi, ada 3 badan yang utama. Badan eksekutif, iaitu terdiri daripada Perdana Menteri, menteri, ketua setiausaha negara dan sebagainya. So badan perundangan dia terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dan badan kehakiman, apa itu badan kehakiman? So kita akan belajar inilah berkenaan dengan badan kehakiman. Okey, dalam doktrin pengasingan kuasa terdapat badan eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. So macam saya kata tadi, dalam doktrin pengasingan kuasa ni ada 3 badan yang utama. So saya akan tunjuk. Okay, dia ada macam ni ya. Dia macam ni. Dia ada macam ni, eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Dia ada 3 bulat dia macam tu. Ni dari segi konsep dia dalam pentadbiran negara kita. Tetapi secara praktikal dia, dia akan jadi macam ni. Dalam negara kita, dia akan jadi bertindih. Dia panggil pertindihan kuasa. Ini secara praktikal dia dalam negara kita, dia jadi bertindih. Dia bulat-bulat ni bertindih. Eksekutif, kehakiman dan juga perundangan. Kenapa dia jadi bertindih macam ni? Kerana badan eksekutif sama juga orang dia di badan perundangan. Eksekutif ni menteri, Perdana Menteri. Dalam perundangan ni siapa? Nak jadi menteri kena jadi apa? Kena jadi ahli Dewan Negara ataupun ahli Dewan Rakyat. Badan kehakiman, walaupun dia bukan daripada ahli Dewan Eksekutif dan Perundangan, tetapi proses untuk melantik badan kehakiman ni melalui kedua-dua ni. Contohnya kalau nak lantik hakim, kena melalui apa? Kena recommend daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri ni badan eksekutif. So nak lantik hakim, nama tu kena melalui Perdana Menteri, barulah Perdana Menteri angkat ke Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong akan bersidang dengan Majlis Hakim Raja, barulah Yang di-Pertuan Agong akan lantik hakim-hakim dalam badan kehakiman. So dia jadi sinilah pertindihan dari segi praktikalnya. Dari segi konsep dia memang bebas. Satu-satu. So kena ingat. Dan kita kena faham. Sebab setiap kita warga negara Malaysia ni kena tahu ketiga-tiga badan ni kita kena faham. Okey, badan kehakiman merujuk kepada institusi pengadilan, yakni mahkamah dan para hakim yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai pelindung hak asasi manusia daripada pencabulan orang perseorangan ataupun pihak kerajaan. So badan kehakiman ni dia menjadi perantara antara eksekutif dan juga perundangan. Okey, maka fungsi utama badan ni ialah membicarakan si tertuduh, menyelesaikan pertikaian dan menjatuhkan hukuman terhadap salah, iaitu dikatakan sebagai fungsi mahkamah lah. Okey, untuk melaksanakan fungsi ini, institusi kehakiman perlu bersifat bebas dan tidak memihak. Hakim-hakim yang bebas dan tidak dikawal ataupun dipengaruhi pihak berkepentingan bersama ada kerajaan, pihak berkuasa, pemodal, maksudnya syarikat besar dan juga sebagainya. So saya nak tanya kat kamu, ni kamu boleh bagi pendapat. Cakap je, tak ada masalah. Ni tak ada betul, tak ada salah. Dalam konteks negara kita, kalau dari segi pengamatan kamu, penglihatan kamu dalam isu-isu semasa,
adakah badan kehakiman dalam negara kita ni bebas sebebas-bebasnya ataupun dibelenggu oleh ataupun dipengaruhi oleh mana-mana pihak? Saya nak tanya kamu. Dapat cakap? Boleh cakap. Tak ada masalah, jangan takut untuk bercakap. So kita bercakap Tak bebas, Dr. berdasarkan macam mana? Tak bebas. Tak bebas. Tak bebas. Kenapa kamu cakap tak bebas? Sebab dia terikat dengan badan yang lain. Badan perundangan dengan badan eksekutif. Lagi. Yang lain? Sorry doktor, saya rasa tidak bebas kerana dia bergantung pada sesuatu kerajaan tu. Jika satu kerajaan yang lain memerintah, jadi dia punya kehakiman terikat dengan kerajaan itu, dan jika beralih lagi, dia akan terikat dengan yang baru. Jadi benda tu dia tak sebebasnya lah. Betul. So apa yang kamu cakap tu adalah betul lah dari segi praktikalnya. Macam saya cakap tadi, dia menjadi pertindihan kuasa. Sebab apa dia jadi tak bebas? Sebabnya yang melantik, proses untuk melantik badan kehakiman ni, dia perlu melalui badan eksekutif. Maksudnya kalau contohnya nak lantik hakim, dia kena peguam negara ataupun ketua hakim negara akan angkat nama, lepas tu dia akan berbincang dengan ataupun dia akan serahkan nama itu kepada Perdana Menteri. So di situ maksudnya dia dah ada pro. Kalau apa-apa berlaku kepada kerajaan ataupun kepada Perdana Menteri ataupun sebagainya, dia akan memihak tau. Secara tak langsung lah, benda ni kita akan jadi pro sebab dia yang menaikkan kita. Jadi macam tu lah. Selalunya macam tu lah yang terjadi. Apa yang kita tengok sekarang pun memang akan berlaku macam tu. So dia tak sebebas-bebasnya. Dia akan menjadi pro lah. Dia akan pro kepada pihak eksekutif. Betul. Okey. Contohnya pelantikan ketua polis negara tu kan, Doktor? Pelantikan ketua polis negara sama juga. Dia melalui eksekutif juga. Kalau kehakiman, badan kehakiman ni, contohnya pelantikan hakim-hakim lah. Ketua hakim negara, dia melalui Perdana Menteri. Dia melalui, kalau hakim-hakim persekutuan pun sama juga, dia akan melalui Perdana Menteri ataupun melalui pihak kerajaan ataupun melalui badan eksekutif. Dia punya proses dia nanti saya akan beritahu. Dia punya proses, ketua hakim negara akan select nama kalau nak lantik mahkamah hakim mahkamah persekutuan lah contohnya yang paling tinggi ya. Mahkamah yang paling tinggi dalam negara kita adalah mahkamah persekutuan. Nanti kita akan belajar hierarki mahkamah awam dekat Malaysia. Jadi untuk nak melantik ketua hakim mahkamah persekutuan ni, ketua hakim negara dia akan berbincang dengan hakim-hakim ataupun majlis peguam. Dia akan angkat beberapa nama. Lepas tu dia akan persembahkan kepada Perdana Menteri. Jadi dekat situ Perdana Menteri mungkin dia akan tengok orang yang boleh dia kontrol ataupun orang yang baik dengan dia. Barulah dia persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong akan buat dia akan berbincang dengan majlis raja-raja, dia akan buat meeting dan juga masa meeting tu ketua PM juga kena ada dalam tu. Jadi maksudnya di sini eksekutif ni memang berkuasa. Eksekutif berkuasa selalunya kalau dah diangkat daripada eksekutif, contohnya PM dah angkat nama tu, selalunya yang di-Pertuan Agong dan juga majlis raja-raja akan bersetuju lah. Poin penting kat sini adalah fungsi badan kehakiman dijalankan oleh mahkamah-mahkamah yang terdapat dalam persekutuan negara kita lah. Bidang kuasa badan kehakiman. Apa bidang kuasa badan kehakiman? Yang pertama adalah mentafsir perlembagaan dan undang-undang. Contohnya penafsiran berlaku dalam pembicaraan sesuatu kes dan dalam memutuskan sesuatu hukuman oleh
hakim. Yang kedua, kuasa pengisytiharan suatu undang-undang, persekutuan atau negeri itu tidak sah dan batal. Dalam kes di mana ianya bercanggah dengan prinsip-prinsip perlembagaan. Contohnya kalau undang-undang syariah contohnya, kita nak melaksanakan contoh agak katakanlah negeri Kelantan, dia nak melaksanakan undang-undang syariah mengikut hukum hudud. Tetapi undang-undang tu dia bercanggah dengan perlembagaan. Sebab itulah undang-undang hudud tu tak boleh dilaksanakan sehingga sekarang. Sebab apa? Dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Dia tak boleh. Kalau dalam dia hanya boleh buat janji dalam politik. Dia hanya boleh buat janji dalam pilihan raya. Tetapi hakikatnya tak boleh dilaksanakan. Sebab apa? Dia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi kalau nak laksanakan, kalau nak juga laksanakan, kita kena ubah perlembagaan persekutuan kita. Perkara berapa kita kena ubah dan barulah boleh. Tapi nak ubah tu pun kena ada syarat-syarat dia. Macam yang kuliah-kuliah kita yang lepas kena ada sokongan 2/3 majoriti, kena dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja, banyak-banyak. Sebab itulah kalau kita tengok dalam pilihan raya, parti-parti politik ni dia nak sangat menang 2/3 majoriti dalam pilihan raya. Maksudnya ahli parlimen tu dia nak 2/3 dalam parti, mana-mana parti lah. Tetapi kalau kita tengok hari ni, tak ada satu parti pun yang dapat 2/3 majoriti. So ahli-ahli ataupun parti-parti ni dia nak dapat 2/3 majoriti ni sebab apa? Sebab macam ni lah. Kalau kita nak ubah perlembagaan, dah dapat satu kelulusan 2/3 majoriti. So sekarang ni memang susah lah. Okay. Yang ketiga, kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah dan batal di sisi undang-undang. Contoh di dalam kes-kes di mana kerajaan atau pegawainya disaman pihak tertentu atas tindakan rasminya yang cuai, hanya mahkamah boleh memutuskan sah atau tidak. Ini ada beberapa contoh lah pihak kerajaan telah disaman. Secara ringkasnya boleh dikatakan bahawa badan kehakiman menjadi badan penyimbang antara kuasa badan eksekutif dan juga badan perundangan. Okey, seterusnya pelantikan para hakim. Siapa yang lantik hakim? Ya, yang melantik semua hakim dalam negara kita ni adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, proses pelantikan hakim yang termaktub dalam perlembagaan bermula dengan Ketua Hakim Negara menasihati Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri akan menasihati yang di-Pertuan Agong. Setelah Perdana Menteri mendapat senarai dan dia tapis, yang ini tak nak, yang ini dia nak, yang ini tak nak, dia tak nak, barulah dia bawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya Yang di-Pertuan Agong akan melantik hakim selepas bermesyuarat dengan Majlis Raja-Raja. So macam saya cakap tadi lah, bila senarai nama dah ada, akan diangkat ke Yang di-Pertuan Agong, selalunya Yang di-Pertuan Agong akan bersetuju dan juga Majlis Raja-Raja lah. Okey, dalam proses pemilihan hakim untuk dilantik, PM mendapat senarai bakal hakim daripada Ketua Hakim Negara yang telah diadili oleh anggota kehakiman sendiri, sama ada Ketua Hakim Negara itu sendiri. Sekumpulan hakim-hakim atau Presiden Mahkamah Raya atau Hakim Besar, Mahkamah Tinggi, dengan senarai itu PM akan membuat syur berpandukan nasihat Ketua Hakim Negara kepada Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong kemudian melantik hakim setelah bermesyuarat dengan Majlis Raja-Raja yang dihadiri bersama oleh PM dan juga Ketua Hakim Negara. So dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja nak putuskan tu pun PM dan Ketua Hakim Negara ada sekali dalam mesyuarat tersebut. Maksudnya badan eksekutif ini memantau tak nak mempertahankanlah pelantikan tersebut, nama yang disarankan tersebut. Hakim Persekutuan setelah menasihatkan PM dan Majlis Raja atau dengan Ketua Hakim perundingan Raja-Raja. Bagi pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan, Perdana Menteri berunding dengan Ketua Hakim Negara dan Majlis Raja-Raja. Bagi pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi, Perdana Menteri berunding dengan Hakim Besar ataupun bekas Hakim Besar dan Majlis Raja-Raja. Bagi Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak,
PM berunding dengan Ketua Menteri dan juga Majlis Raja-Raja. So ini adalah merupakan proses pelantikan hakim. Okey, seseorang hakim boleh memegang jawatan sehingga 65 tahun. So kalau dalam perkhidmatan awam biasa hanya 60 tahun sahaja. Tetapi dalam kehakiman dia boleh pegang jawatan dia sampai 65 tahun, 5 tahun lah. Dan juga selepas 65 tahun dia pencen, dia boleh disambung sehingga 6 bulan je lagi. Selepas persaraan tu, lepas persaraan 65 tahun, dia boleh disambung kontrak selama 6 bulan sahaja. Lepas tu dia tak boleh dah. Dia kena pencen lah, dia akan jadi bekas hakim. Okey, hakim tidak boleh dilucutkan jawatan kecuali atas perakuan sebuah tribunal ditubuhkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan senang untuk nak melucutkan jawatan hakim, dia kena tubuhkan satu tribunal oleh Yang di-Pertuan Agong lah. Tribunal perlu diketuai oleh Ketua Hakim Negara dan minimum 5 hakim lain ataupun bekas hakim lah. Okey, beberapa isu semasa dalam kes pelantikan hakim, ada skandal tangan, contoh ni isu-isu. Kamu boleh tengok dalam YouTube isu-isu ataupun dalam Google berkenaan isu ni lah. Tangan dan kosong atau pelantikan hakim seperti kes video Datuk VK Linggam. Kalau kamu tengok Datuk VK Linggam dalam YouTube, mesti akan keluar video ni. Video ni top lah dulu lah. Di mana Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dan Tan Sri Vincent Tan, iaitu seorang tokoh korporat, didapati memainkan peranan secara langsung untuk mengatur pelantikan Ketua Hakim Negara. Video ni kamu boleh tengok nanti. Yang kedua, proses pelantikan hakim yang dianggap tidak transparan oleh Majlis Sendirian Malaysia BAR, iaitu Majlis Peguam Negara, Majlis Peguam, dan timbul krisis antara institusi kehakiman dan juga Majlis Peguam. Seterusnya, kelambatan proses pelantikan hakim-hakim yang membawa kepada kelewatan kes bicara orang kena tahan ataupun orang kena tuduh. Keempat, pelucutan jawatan hakim secara politik seperti di zaman Tuan Mahathir, iaitu kes Tun Saleh Abbas yang dipecat. So boleh tengok dekat YouTube, ada semua ni. Okey, seterusnya mahkamah. So yang itu yang tinggi atasan. So kedua iaitu adalah mahkamah tinggi sekali. So lepas mahkamah persekutuan dia tak ada lagi mahkamah. Yang kedua tentang mahkamah tu. Jadi untuk mahkamah persekutuan dan mahkamah rayuan dia diguna pakai di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Okey, dalam mahkamah atasan juga ada mahkamah tinggi Melaya kalau di Semenanjung Malaysia, dan juga kalau di Sabah Sarawak ada mahkamah tinggi Borneo. So ini adalah 4 mahkamah atasan. Okey, kita tengok semula pula mahkamah rendah. Yang tertinggi dalam senarai mahkamah rendah adalah mahkamah seksyen. Kalau di Semenanjung mahkamah seksyen, di Sabah Sarawak juga adalah mahkamah seksyen. Yang bawah dia adalah mahkamah magistrate kelas 1. Di Sabah Sarawak juga sama, mahkamah magistrate kelas 1. Dan di bawah dia adalah mahkamah tuntutan kecil, sama juga di Sabah Sarawak. Dan yang paling rendah sekali adalah mahkamah penghulu. Hanya di Semenanjung sahaja. So selalu kalau kita tengok dalam berita, dalam surat khabar, dalam media sosial, selalu kalau kita tengok kes, kita akan tengok di mahkamah magistrate. Mahkamah magistrate, mahkamah seksyen, mahkamah tinggi. Mahkamah rayuan persekutuan tu memang ni lah. So kalau kita tengok isu-isu semasa, kita akan dapat tengoklah selalu akan didakwa di mahkamah magistrate apa-apa-apa. Akan didakwa di mahkamah seksyen apa-apa-apa. So mahkamah seksyen ni dia tidak boleh menjatuhi hukuman mati tau, tetapi dia hanya boleh membicarakan. Contohnya kalau kes bunuh, dia boleh dibicarakan di mahkamah seksyen,
tetapi dia akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi kerana Mahkamah Seksyen tidak boleh menghukum menjatuhi hukuman mati kepada pesalah. So nanti kita akan sentuh lagi lah. Okey, kuasa Mahkamah Persekutuan iaitu mendengar dan menentukan rayuan kes-kes jenayah dan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Contoh, ini ada contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ada contoh yang terkini iaitu contoh kes bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak lah. Yang mana sekarang ni dia berada di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dia bermula daripada Mahkamah Tinggi. Bermula daripada Mahkamah Tinggi dan disabitkan kesalahan, dijatuhi hukuman, disabitkan kesalahan. So dia buat rayuan, pergi ke Mahkamah Rayuan. Pergi ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan pun baru-baru ni telah mensabitkan kesalahan dan mengekalkan hukuman Mahkamah Tinggi. So sekarang ni dia ada satu peringkat lagi iaitu Mahkamah Persekutuan dan sedang berlangsung lah. Jika Mahkamah Persekutuan dia lepas, dia akan bebas. Jika Mahkamah Persekutuan dia akan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rayuan, maka Datuk Seri Najib dia akan dihukumlah dengan keputusan yang telah dibuat. Tak ada lagi mahkamah yang boleh buat rayuan kecuali mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Okay, yang kedua menentukan rayuan perkara undang-undang yang ada kepentingan umum bagi kes-kes jenayah daripada Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi. Contohnya kes Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, menjatuhkan hujah undang-undang yang dirujuk oleh Mahkamah Tinggi bagi menjalankan kuasa pengadilan jenayah asalnya. So dia boleh menyemak semula ataupun menentukan hujah undang-undang yang dirujuk oleh Mahkamah Tinggi ya. So daripada Mahkamah Seksyen naik ke Mahkamah Tinggi, lepas tu Mahkamah Rayuan, dan dia boleh Mahkamah Persekutuan ni dia boleh dirujuk menentukan hujah. Menentukan kesahan undang-undang yang digubah dan diluluskan Parlimen dan DUN, Dewan Negeri, memutuskan sebarang kes pertikaian antara kerajaan negeri dan pusat atau di kalangan kerajaan negeri. Contohnya kes pertikaian Dewan Undangan Negeri Perak seperti Dr. Zamri Kadir, Dr. MD dan beberapa ADUN lawan Siwa Kumar berkenaan dengan kesahan jawatan MB dan juga EXCO. So ini adalah merupakan sejarah negeri Perak yang mana berlakunya krisis Dewan Undangan Negeri. Sampaikan persidangan ni berlaku di bawah pokok. Satu, kalau kamu type dekat internet persidangan Perak bawah pokok, dia akan keluar. Kamu akan tahu cerita dia. Berebut nak jadi MB dan juga EXCO. Okey, kuasa Mahkamah Persekutuan juga adalah menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam menguatkuasakan mana-mana peruntukan dalam perlembagaan. Okey, kita ke Mahkamah Rayuan, ditubuhkan pada 24 Jun 1994 untuk mengendalikan kes-kes rayuan yang dibuat oleh plaintiff selepas Mahkamah Tinggi memberi award ataupun Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman. So selepas Mahkamah Tinggi jatuh hukuman, kita akan buat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Okay, dalam perkara 122A kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, Mahkamah Rayuan ada mempunyai seorang presiden dan 15 hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Dalam prosiding rayuan, ia akan didengar oleh 3 orang hakim atau lebih. Tapi bilangan dia kena ganjil. Kalau 3 orang, 3 orang lah. Dia tak boleh 4 orang. Kalau nak lebih kena 5 orang. Kalau nak lebih kena 7 orang. Kalau nak lebih kena 11 orang. Dia kena ganjil. Okey, apa fungsi Mahkamah Rayuan? Fungsi Mahkamah Rayuan adalah menjadi perantara antara Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Tinggi. Memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi bagi kes jenayah dan sivil. Contohnya dalam kes Nasya Aziz disaman oleh ayahnya sendiri atau bapanya atas artikel yang dianggap berniat menjejaskan kedudukannya. Kat sini ada link dia. Tapi kena buka. Boleh tak? Alamak, tak boleh. Kalau kamu cari kes Nasya Aziz kena saman dengan ayah dia,
akan keluar. Okey, bagi rayuan kes sivil, maksudnya kes sama-sama ni, jumlah atau nilai terlibat dalam kes perlu lebih daripada 250,000. Kalau kurang 250,000 dia tak boleh dirayu di mahkamah rayuan. Okey, mahkamah rayuan tiada sebarang kuasa asal, hanya mahkamah persekutuan sahaja. Okey, sebenarnya mahkamah tinggi terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan juga Mahkamah Tinggi Borneo. Mempunyai bidang kuasa asal yang tidak terhad bagi kes-kes jenayah dan sivil. Seperti dalam bidang kuasa tempatan, kes-kes tempatan di laut lepas di atas mana-mana kapal atau pesawat udara yang didaftarkan di Malaysia, warga negara atau pemaskotin tetap di laut lepas atas mana-mana kapal ataupun pesawat udara, pelanunan mengikut Undang-Undang Antarabangsa, contoh lanun Filipina ditahan oleh APMM di Pulau Sipadan, Sabah, dan juga satu contoh lagi pencerobohan di Lahad Datu. Maksudnya dia berlaku dalam negara kita. Penceroboh ataupun walaupun dia rakyat Filipina, tetapi dia benda tu dia buat jenayah di negara kita, dia boleh didakwa di Mahkamah Tinggi. Okey, mendengar dan menentukan rayuan bagi kes-kes jenayah sivil dari Mahkamah Rendah dan Seksyen, mengawasi dan menyemak semula kes sivil dan jenayah oleh Mahkamah Rendah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Mahkamah Seksyen ataupun Mahkamah Magistrate, orang selalu cakap dia nak buat semakan semula kes, nak buat pendakwaan semula. Dia boleh buat semakan semula di Mahkamah Tinggi. Dia kata Mahkamah Seksyen ni dia tak confident. Kita boleh mohon untuk buat kes tu di Mahkamah Tinggi lah. Okey, bidang kuasa mahkamah. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi membicarakan kes-kes berkaitan undang-undang bertulis berhubung perceraian, kuasa hal ehwal suami isteri, kebengkapan ataupun syarikat. Membicarakan kes-kes berkaitan admiralty seperti yang ada pada Mahkamah Keadilan Tinggi di Eropah di bawah Mahkamah Agung 1981 bagi United Kingdom. Berkuasa melantik dan mengawal penjaga atau pengawas budak-budak pada amnya atas diri dan perkara berkaitan harta budak-budak, contoh anak angkat, kes anak tanpa penjaga. So ni contoh kalau kita nak ambil anak angkat, kita perlu mendapat kelulusan daripada Mahkamah Tinggi. Bidang kuasa melantik dan mengawal penjaga dan pengawas dari orang OKU, tercecah akal, sakit otak dan tidak sempurna. Bidang kuasa hal ehwal wasiat dan surat kuasa mentadbir bagi harta pusaka si mati yang meninggalkan harta dan bidang kuasa wilayah mahkamah itu untuk menukar dan membatal pemberian tersebut. Kalau kita nak batal, contohnya kita anak yang kedua. So ayah kita sebelum dia meninggal, sebelum dia meninggal, dia wasiatkan. Dia buat wasiat, anak yang pertama pegang harta semua. So kalau kita nak membatalkan tu, kita boleh bawa kepada Mahkamah Tinggi lah, nak membatalkan wasiat tersebut. Okey, bidang kuasa Mahkamah Seksyen. Mahkamah Seksyen adalah mahkamah tertinggi dalam hierarki mahkamah rendah. So Mahkamah Seksyen dalam hierarki mahkamah rendah, dia adalah mahkamah yang paling tinggi. Mempunyai bidang kuasa pengadilan jenayah ke atas semua kesalahan kecuali kesalahan yang membawa hukuman mati. Dia tak boleh, Mahkamah Seksyen ni dia tak boleh menjatuhi hukuman mati, tetapi dia boleh membicarakan. Okey, bagi kes sivil, nilai yang dituntut dalam kes dibicarakan tidak boleh lebih daripada 250K. Kalau 250K, dia kena bawa kepada Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rayuan. Berkuasa menjalankan siasatan permulaan bagi kes-kes jenayah yang boleh dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Mempunyai kuasa tidak terhad mendengar dan memutuskan tindakan berikut: mendapatkan semula harta ta'alih, mengeluarkan perintah kepada pegawai mahkamah untuk mengembalikan atau merampas harta daripada pemilik, membicarakan kemalangan kenderaan bermotor. Kalau kes-kes kemalangan tu akan dibicarakan di
di Mahkamah Seksyen lah. Kes tuan dan penyewa tanah, pengeluaran duit ataupun saman waran ataupun saman. Contohnya kalau kawan kita sewa rumah, contoh kamu ada banyak tanah, banyak rumah, nanti kalau kamu buat sewa, lepas tu kita buat perjanjian, kalau klien kita tu langgar perjanjian apa semua, kita boleh dakwa dia di Mahkamah Seksyen ataupun boleh bawa ke Mahkamah Seksyen. Okey, bidang kuasa Mahkamah Magistrate Kelas 1. Mengendalikan kes jenayah dan sibil termasuk kesalahan yang membawa hukuman mati. Tetapi tiada berkuasa menjatuhkan hukuman mati. So dia boleh dakwa, dia boleh bicara, tetapi dia tak boleh menjatuhkan hukuman mati. Sebab itulah kalau kita tengok kes-kes, mula-mula dia didakwa di Mahkamah Magistrate, kes bunuh, tiba-tiba dia dah masa jatuh hukuman di Mahkamah Tinggi. Sebab apa? Sebab Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Seksyen ni dia tak boleh menjatuhi hukuman mati. Contohnya kes bunuh, kalau hukuman mati ni ada beberapa kes lah. Yang pertama kes bunuh, yang kedua dadah iaitu 39B, dan yang ketiga saya rasa kes penculikan. Itu adalah hukuman dia, hukuman bunuh lah. Membicarakan kes jenayah yang hukuman tidak lebih 10 tahun penjara. Kalau hukuman dia daripada 10 tahun penjara, dia kena naik Mahkamah Seksyen ataupun Mahkamah Tinggi lah. Okey, bidang kuasa menyelenggarakan siasatan permulaan ke atas tuduhan-tuduhan berat sebelum dibawa ke Mahkamah Tinggi, sama ada daripada Mahkamah Magistrate ataupun Mahkamah Seksyen. Bagi kes sivil, nilai kes dibicarakan tidak lebih daripada 25K. Kalau kes saman ni tak lebih daripada 25K. Kalau lebih daripada 25K, kita akan bawa kepada Mahkamah Seksyen ataupun Mahkamah Tinggi lah. Berkuasa mendengar dan memutuskan rayuan daripada Mahkamah Penghulu. Bidang kuasa Mahkamah Tuntutan Kecil. Mahkamah Tuntutan Kecil dikenali juga sebagai Mahkamah Magistrate Kelas 2. Mempunyai kuasa yang sedikit berbanding Mahkamah Magistrate Kelas 1. Tujuan diwujudkan untuk membolehkan seseorang menuntut hutangnya dari pihak tertentu yang tidak lebih daripada RM5K. So kalau kawan kamu ada hutang kamu 5K ataupun ke bawah, kamu bolehlah menuntut ataupun bawa ke Mahkamah Tuntutan Kecil lah. Semua rayuan di mahkamah ini perlu dibawa ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah, satunya Mahkamah Penghulu, mahkamah paling rendah dan hanya terdapat di Semenanjung Malaysia sahaja. Bidang kuasa bicara kes sivil tidak lebih daripada RM50. Contoh kes dia perbalahan antara adik-beradik, perbalahan antara jiran-jiran di kampung, ceroboh kampung, ceroboh tanah. Bagi kes-kes jenayah pula, denda maksimum boleh dikenakan tidak lebih daripada RM25. Contoh kes curi ayam, curi buah pisang, curi kelapa, curi mangga, curi durian, kita boleh membawa kepada Mahkamah Penghulu dan dendanya hanya RM25. Tapi kalau curi sawit, curi scrap tu, kita boleh bawa ke Mahkamah Seksyen lah. Scrap dengan sawit ni mahal. Okey, mahkamah khas di negara kita. Tadi mahkamah awam. Ini ada 6 jenis mahkamah khas di Malaysia. Yang pertama adalah mahkamah khas yang di-Pertuan Agong ataupun sultan ataupun raja. Fungsi dia adalah untuk membicarakan kesalahan atau perilaku yang di-Pertuan Agong, sultan ataupun raja-raja dalam negara kita. Kalau mahkamah khas ini dulu tak ada. Tetapi selepas perlembagaan kita diubah, maka diwujudkan mahkamah khas. Kalau sebelum ni, kalau raja, sultan yang Agung kalau buat jenayah, buat salah, dia tak boleh dibicarakan, dia kepal. Tetapi selepas perlembagaan diubah, maka diwujudkan mahkamah khas yang di-Pertuan Agong ataupun mahkamah khas raja-raja untuk membicarakan kesalahan peribadi raja, sultan dan juga yang di-Pertuan Agong lah. Yang kedua, mahkamah kanak-kanak ataupun juvenile ataupun juvana.
kita selalu cakap Jiwana lah. Dia fungsi dia adalah untuk membicarakan kesalahan yang dibuat kanak-kanak antara umur 10 hingga 18 tahun. So mahkamah Jiwana ni dia kecuali kes-kes yang melibatkan hukuman mati ataupun kes-kes jenayah berat, jenayah hukuman mati lah. Walaupun dia umur 18 tahun tetapi dia akan didakwa di mahkamah yang biasa. Okey, mahkamah syariah fungsi dia membicarakan kes dan kesalahan umat Islam menurut undang-undang Islam. So untuk mahkamah syariah ni dia tak terpakai kepada orang yang bukan beragama Islam lah, hanya yang beragama Islam. Jadi mahkamah syariah ni pun dia peruntukan dia pun ikut negeri. So contohnya kalau di negeri Selangor, kalau kena tangkap khaluat, denda dia mungkin RM5,000 dan penjara atau penjara. Kalau di Kedah mungkin denda dia RM4,000 dan penjara ataupun penjara sebab dia ikut negeri. Yang keempat adalah mahkamah tentera, iaitu fungsi dia adalah untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh anggota tentera, seperti kesalahan-kesalahan disiplin, tidak hadir bekerja, lari pada tugas dan sebagainya. Kalau berlaku jenayah daripada pihak tentera, tidak akan dibicarakan di mahkamah awam, bukan di mahkamah tentera. Yang kelima adalah mahkamah khas Bumiputera, iaitu membicarakan kesalahan yang dilakukan dari segi adat resam kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak sahaja. So mahkamah Bumiputera ni untuk orang Sabah dan Sarawak. Dan yang keenam adalah mahkamah perusahaan, iaitu memutuskan kes pertikaian antara majikan, pekerja dan kesatuan pekerja. So nanti kalau kamu bekerja, lepas tu majikan kamu tak bayar gaji, majikan kamu potong gaji suka hati, majikan kamu tak bagi cuti ke, majikan kamu tak bagi rehat ke, kamu boleh seret majikan kamu tu ke mahkamah perusahaan. Kita masuk satu persatu. Mahkamah khas raja-raja ditubuhkan untuk membicarakan kesalahan yang dibuat agung Sultan Raja atas sifat peribadinya. Contoh kes raja bermain judi, raja berhutang, raja terlibat dengan kes jenayah dan sebagainya. Bidang kuasa mahkamah ini sama dengan mahkamah awam yang lain. Segala keputusan adalah muktamad dan tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. So segala keputusan yang dijatuhi yang dibuat oleh mahkamah raja-raja ni tak boleh dicabar oleh mana-mana badan ataupun oleh mana-mana mahkamah lagi. So keputusan dia adalah muktamad. Kalau bersalah, bersalah. Kalau tak bersalah, memang tak bersalah. Okey, semua prosiding atau perbicaraan ke atas YDPA mahkamah ini perlu mahkamah kanak-kanak kesalahan itulah kesalahan individu 18 tahun. Yang hukuman mati. Kalau kita tengok contoh pelajar UPNM, saya rasa dalam umur 18 tahun ke bawah kot. Dia orang 18 tahun lah. Dia terlibat yang bunuh kawan dia pakai steam iron tu. Kalau budak tu tak mati, dia boleh dibicarakan di mahkamah Jiwana. Tapi budak tu mati, dia dibicarakan di mahkamah awam lah. Okey, perbicaraan dijalankan secara tertutup tanpa dibenarkan orang awam hadir. So, proses membicarakan dalam mahkamah kanak-kanak ni, dia tak boleh open. Orang awam tak boleh masuk. Tak sama macam mahkamah awam. So, mahkamah awam kita boleh je masuk. Kalau kes ni kita nak masuk, nak tengok, kita boleh pergi tengok. Tapi berbeza dengan mahkamah kanak-kanak, kita tidak dibenarkan. Mungkin disebabkan kanak-kanak ni takut dipengaruhi dia punya jangka proses dalam mahkamah perbicaraan tu lah. Lagi satu, tak nak budak yang dituduh tu akan dihukum oleh rakyat dan sebagainya. Sabitan atau hukuman tidak boleh digunakan dalam mahkamah kanak-kanak ni.
ataupun mahkamah juwana ni. Kalau contohnya kamu disabitkan kesalahan atau kamu dihukum, tak boleh, dia kena ada perkataan-perkataan yang lain lah. Okey, pesalah juwana akan dihantar ke pusat pemulihan akhlak sehingga berusia 21 tahun. So, bila dijatuhi hukuman, kita akan hantar pesalah kanak-kanak ni ke pusat pemulihan akhlak sehingga umur dia 21 tahun, barulah hantar ke penjara. Okey, seterusnya mahkamah syariah ditubuhkan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri di Malaysia untuk membicarakan kes sivil dan jenayah umat Islam menurut hukum Islam. Membicarakan kes-kes pentadbiran dan undang-undang keluarga Islam seperti nikah, kahwin, nafkah, cerai, zakat, warisan, harta dan lain-lain. So kalau nak kahwin, kamu nak kahwin, contohnya bakal isteri kamu atau bakal isteri lah selalunya sebab dia kena wali yang perempuan kena wali. Kalau dalam Islam kalau nak kahwin dengan seorang perempuan tu dia kena ada wali ataupun dia punya ayah lah, selalunya wali tu ayah, kalau tak ada ayah dia ada adik-beradik. Tapi kalau seorang orang tu dia tak ada wali, tak ada adik-beradik, dia tunggal, waktu ayah dia pun dah meninggal, dia kena dapat wali hakim. Maksudnya hakim mahkamah syariah akan bagi kebenaran lah sebagai wali hakim dia lah. Terbagi kepada 3 tingkat mahkamah syariah ni. Yang pertama, mahkamah kadi, iaitu mahkamah syariah, mahkamah rendah syariah yang membicarakan kes-kes kecil di sebuah daerah. Yang kedua, mahkamah kadi besar, iaitu mahkamah tinggi syariah yang membicarakan kes-kes lebih berat di peringkat negeri. Contohnya kes ajaran sesat, kes khalwat dan sebagainya. Seterusnya mahkamah lembaga rayuan, iaitu mahkamah rayuan syariah yang mendengar segala rayuan kes daripada mahkamah syariah, daripada mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, dia mendengar dan memutuskanlah. Okey, seterusnya mahkamah tentera ditubuhkan untuk kendalikan masalah disiplin dan kesalahan anggota tentera Angkatan Tentera Malaysia. Tidak berkuasa mengadili kes sivil dan jenayah melibatkan para pegawai tentera. So kalau pegawai ataupun tentera dalam negara kita melakukan kesalahan jenayah, dia akan dibicarakan di mahkamah awam. Antara kesalahan boleh dibicara ingkar perintah atasan, lawan bos, tidak hadir bekerja, salah guna kuasa, lari pada tugas, dia boleh dibicarakan di mahkamah tentera lah. Terdiri dari mahkamah tinggi tentera dan mahkamah rendah tentera. So dalam mahkamah tentera pun ada mahkamah tinggi tentera dan juga mahkamah rendah tentera. So mahkamah tinggi tentera ni membicarakan kes melibatkan rank ataupun jawatan sarjan dan ke atas, diadili yang dipertua berpangkat lieutenant, colonel, dibantu oleh 2 orang berpangkat captain dan major. So ni untuk pegawai yang pangkat tinggi lah. Okey, mahkamah rendah tentera membicarakan kes melibatkan tentera yang berpangkat rendah, di bawah dari staf sarjan, diadili oleh seorang yang dipertua berpangkat major dan 2 ahli berpangkat kapten. Okey, seterusnya mahkamah Bumi Putera dikenali juga sebagai mahkamah anak negeri, bertujuan mentadbir undang-undang adat di Sabah dan Sarawak. Ini melibatkan adat-adat di negeri Sabah dan Sarawak. Berkuasa mengendalikan kes-kes pelanggaran adat seperti keagamaan, pemilikan tanah dan perkahwinan. Mahkamah Bumi Putera di Sabah terdiri daripada Mahkamah Rayuan Bumi Putera, Mahkamah Pegawai Daerah, Mahkamah Bumi Putera. Mahkamah Bumi Putera di Sarawak juga terdiri daripada Mahkamah Rayuan Bumi Putera, Mahkamah Bumi Putera Residen, Mahkamah Daerah Bumi Putera, Mahkamah Pegawai atau Ketua Bumi Putera ataupun Mahkamah Ketua Kampung. Okey, seterusnya Mahkamah Perusahaan. Bidang kuasanya terhad kepada pertikaian perusahaan antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja yang melibatkan syarat-syarat pekerjaan, kontrak, keadilan pekerjaan, keadaan pekerjaan dan pembuangan kerja. So, contohnya macam kes dulu saya ingat, ada satu syarikat tu dia tak membenarkan pekerja dia untuk menunaikan solat. Dia tak benarkan. So
pekerja ni dia bawa kepada mahkamah perusahaan. Dianggotai oleh seorang presiden yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan sebuah panel yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia Malaysia. Keputusan dibuat berdasarkan penghakiman dengan mengambil kira suara majoriti dan dianggap muktamad. Oh, habis lah. Ya, cepat lah. 3.30. Ya, so tak payah habis awal sikit. Jadi saya ada kelas pula pukul 4. Hari ni direct tu daripada pagi tadi sampai dah kering lah tekak. Sebab itulah saya kadang-kadang kita record untuk kelas yang ni kita bagi tengok video je lah. So kita akan off record yang ni sebab kita akan upload video ni